Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال حجة الإسلام أبو حامد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita sambung lagi musyarah kita Hidayatul Hidayah karangan Nabi Muhammad. Kita masih lagi di dalam khutbah kita. Itu setelah mana Imam Ghazali memuji Allah Subhanahu wa taala, diiringkan kemudian daripada puji Allah dengan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa didahulukan hamdalah di atas selawat dan salam atas Rasulullah? Karenanya haqqullah muqaddamu ala haqqil makhluk. Hak Allah Ta'ala tu didahulukan di atas hak makhluk. Itu. Padahalnya selawat dan salam atas Rasulullah tu termasuk daripada zikrullah. Gitu. Tiap-tiap zikrullah belum tentu selawat salam atas Rasulullah. Tapi tiap-tiap selawat dan salam atas Rasulullah pasti zikrullah. Gitu. Pasti zikrullah. Jadi sebab tu kalau orang kata apalah awak ni banyak sangat selawat atas Nabi, kan lupa nak berzikir pada Allah. Macam dia tu, orang tu bodoh. Pasal apa bodoh? Pasal orang selawat atas Nabi pasti menyebut nama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sama ada bentuk khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan macam ni. Wassalatu wassalamu ni dia panggil khabariyah lafzan. Pada lafaznya ialah khabar, cerita. Apa wassalatu wassalamu? Bermula rahmat dan sejahtera. Ala khairi khalqihi ay nazilani ataupun nazilatani atau kainatani, turunlah kedua-duanya atau tetaplah kedua-duanya di atas sebaik makhluknya Allah. Itu cerita dia panggil khabar. Tapi kedaki ialah doa. Wassalatu wassalamu ay Allahumma salli wa sallim. Gitu dah. Pada lafaznya khabar, tapi pada makna ialah doa. Bermula rahmat dan sejahtera, turun kedua-duanya di atas sebaik-baik makhluk, yakni ya Allah, turunkan rahmat dan sejahtera Engkau di atas sebaik-baik makhluk. Tu. Jadi pasti orang panggil zikrullah. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebut nama Allah dah. Sebut nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebut nama Allah dah. Sebut nama Allah. Jadi tiap-tiap selawat pasti zikrullah. Tapi tiap-tiap zikrullah belum tentu selawat. Sebab tu bila kita selawat tu dua habuan kita dapat. Habuan zikrullah pun kita dapat pahala. Habuan selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat pahala. Bahkan kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Taala cucuri rahmat pula di atas kita tu 10 kali. Itu warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka sallallahu biha asyarah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat ke atas aku sekali, maka Allah Taala selawat di atasnya 10 kali atau kama qala an-nabiy lah. Baik. Tetapi walaupun lebih yang selawat salam atas Nabi, letaklah da'bul muallifin dia panggil. Kelakuan para muallif, para pengarang kitab ni, dia akan mulakan dengan puja Allah Subhanahu wa taala dulu. Sama ada dengan basmalah au hamdalah, sama ada mula dengan bismillah, dia panggil ibtidaan haqiqiyan, ataupun mula dengan hamdalah, dia panggil ibtidaan idhafiyan. Baru diiring dengan selawat dan salam ke atas Rasulullah. Kenapa begitu? Karena haqqullah muqaddamu ala haqqil makhluk. Hak Allah Taala tu didahulukan di atas hak makhluk. Nabi pangkat tetapi tetaplah makhluk Allah. Gitu dah. Baik. Kalau gitu apa makna selawat? Jadi selawat di dalam kitab ni kerana warid dalam satu hadis yang dhaif. Barang siapa yang berselawat ke atas aku di dalam suratan, catatan, kitab, kitabah, mana penulisan, maka selama mana kekal nama aku di dalam suratannya, selama itulah para malaikat meminta istighfar daripada Allah kepada orang yang menulis selawat. Itu dalam hadis yang dhaif. Hamba lupa dah lah lafaz dia lebih kurang macam mananya, tapi ada warid daripada hadis yang dhaif. Jadi hadis dhaif ni untuk taghrib fadailul a'mal boleh. Dah. Tapi bukan nak istinbat hukum kata sunat, tidak. Tapi untuk taghrib pada fadailul a'mal, untuk menggemarkan orang panggil kelebihan beramal. Itu. Jadi kerana itulah para muallif mengiringkan selawat dan salam ke atas Rasulullah di dalam penulisan dia. Itu. Jadi apa makna wassalatu dan bermula rahmat? Ia bagi selawat makna daripada Allah dengan makna rahmat. Kalau selawat daripada malaikat dipanggil istighfar. Kalau selawat daripada umat, ini dipanggil doa. Gitu dah. Tu makna selawat tu dia ada makna yang berbeza. Kalau selawat tu daripada Allah dengan makna rahmat. Apa makna rahmat? Yakni pemberian Allah.
tapi disertakan dengan angka perengkat, itu dipanggil rahmat. Rahmat dan nikmat ini dua perkataan yang muradif, dia panggil. Muradif ni artinya muttahidan fil makna mukhtalifan fil lafzi. Bersalahan pada sebutnya tak sama, rahmat, nikmat, tapi maknanya sama. Nikmat ialah rahmat, rahmat ialah nikmat. Itu dia panggil taradufun ataupun mutaradif. Nah, perkataan yang mutaradif. Jadi apa makna nikmat? Nikmat tu apa? Apa nikmat? Nikmat ni berbeza dengan niqmah. Beza. Kalau nikmat artinya Allah Ta'ala beri kurniaan dia kepada kita diserta dengan keampunan dosa. Itu nikmat. Kalau ilmu nafi', gitu. Kalau harta yang barakah, halal lagi barakah. Kalau bini, isteri yang solehah, suami yang soleh, anak yang soleh dan soleh, itu dia panggil nikmat tu. Itu dia panggil nikmat. Semata-mata benda, belum tentu orang panggil nikmat. Boleh jadi nikmah. Apa nikmah? Tuhan beri, tapi tidak diserta dengan keampunan dosa. Nah, Tuhan beri harta banyak, juta orang, milion tapi sumber yang haram, lagi tidak berkat, tak cukup semua. Tak cukup semua. Juta milion pun tak cukup. Rumah besar apa istana pun nak besar lagi. Nah, banyak buah pun nak banyak lagi. Siapa-siapa mati gitu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu dipanggil nikmat tu lagu tu. Tuhan bagi pemberian dia tapi tidak diserta dengan keampunan dosa. Bini bukan seorang pak. Tapi Pontianak seko, Langsuwi seko. Nah, berak-berak saja bini. Ni. Anak ramah 20 ekor. Tapi toyo-toyo lah. Lopak situ, lopak sini nah. Rempik situ, rempik sini. Penat tu kalau boleh gitu. Maka sebab tu kita minta dengan Allah Taala, jangan minta semata-mata mata benda. Jangan. Minta nikmat. Mana? Minta sesuatu dengan Allah Ta'ala diserta dengan keampunan selalu dah. Itu dah. Minta ya Allah nak ilmu yang nafi'. Nak doa yang diistijabah, dan yang diijabah, yang diperkenan. Kan gitu. Nak harta, rezeki yang halal lagi barakah. Nak suami atau isteri yang soleh dan solehah. Anak yang soleh. Itu dia panggil nikmat. Jadi minta wassalatu ay ni'matu. Begitu. Minta rahmat Allah Ta'ala. Apa makna rahmat? Yang itu nikmat Allah Ta'ala. Nikmat pemberian, i'ta daripada Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW, serta diampun dosa juga ke? Tidak. Pasal Nabi kita tu maksum. Kayak gitu. Satu-satunya Nabi yang kemaksuman digezek, diwarta di dalam Al-Quran atau kitab suci ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya mursalin yang lain maksum, tapi kemaksumannya tidak diwarta. Gitu. Hanya Nabi kita diwarta mana? Dulu ke dia pasti Tuhan hapus dah. Tak ada dah. Tuhan hapus siap dah. Jadi Nabi kita tu maksum. Lepas tu, apa makna kita minta Allah Ta'ala beri rahmat, beri nikmat kepada Nabi ni? Dia panggil as-salatu ay an-ni'matu awir rahmatu makrunatun bi ta'zimin lahu. Itu. Minta Allah Ta'ala berikan pemberian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberiannya diserta dengan angkat peringkat, angkat darajat. Itu dia panggil makrunatun bi ta'zimin lahu. Disertakan dengan angkat peringkat keagungan Nabi SAW. Kalau kita tu diserta dengan keampunan dosa. Nabi memang maksum, tak ada dosa. Maka apa maksud Allah Ta'ala beri nikmat kepada Nabi? Yakni Allah beri pemberian Allah kepada Nabi serta diangkat peringkat Nabi. Mana peringkat yang paling tinggi? Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu pasti. Itu asa ni kalau daripada Allah Ta'ala, litahaqqukil waqi' dia panggil. Pasti. Itu. Kalau kita ni asa litaraji.
Mudah-mudahan. Nah itu ni. Tapi kalau daripada Allah Taala, li tahaqquqil waqi'. Asa an yab'atsaka. Pasti bahawa membangkitlah akan dikau Nabi Muhammad, rabbuka oleh Tuhan engkau. Nah, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, akan maqam kedudukan yang terpuji. Mana kedudukan yang terpuji? Yakni syafa'atul uzma. Gitu. Jadi akhirat kelak, bila manusia semua dihimpunkan fi sa'idin wahidin, pada satu dataran yang rata, seluruh manusia ini daripada Adam sampailah manusia akhir daripada usia dunia, bangkitnya serentak. Tiup sangka kalau pakak-pakik habis licin daripada kubur masing-masing. Bangkit dengan roh dan jasad. Bukan dengan roh saja. Ingat baik-baik tu. Kalau siapa yang tikok dengan roh saja, kafir dia. Itu akidah falasifah. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah idza ankaruha wahyal musbatah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara, ulama kita tu mengkafirkan puak falasifah. Sebab puak falasifah ingkar tiga perkara. Mana salah satu daripada tiga perkara? Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dihasyar, dihimpun kita akhirat kelak dengan jasad, padahal dulunya kita ialah mayit. Maka puak falasifah kata dah, kita hanya bangkit dengan roh. Pasal jasad sudah hancur, maka nak ulat dalam kubur. Itu. Ada lagi puak-puak yang i'tiqad tanasukhul arwah. Roh tu boleh berpindah gandah masuk dalam tubuh orang tu, tubuh orang ni. Ini pun akan mengingkari bangkit dengan jasad. Pasal roh satu, jasad banyak, macam mana nak bangkit seketak? Jaga-jaga tu. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Terjerat masuk dalam denyut pemikiran umat Islam melalui Syiah Ismailiyah Batiniyah. Asal daripada falasifah. Asal daripada falasifah. Apa? Falasifah tu dia fikir, manusia ni bila mati pergi ke mana roh? Kayak gitu. Pergi ke mana roh? Tak ada jawapan. Pasal perkara tu perkara ghaibiyah. Kita tak boleh nak mencapai dengan reka-reka, mesti daripada khabar Allah dengan Rasul. Tak boleh kita nak reka sendiri. Roh gentayangan lah macam-macam. Itu semua tu reka-reka belaka tu. Perkara-perkara tu mesti didengar daripada khabar Allah dengan Rasul. Jadi bila Allah tak cerita, Rasul tak mari ayat, maka bagaimana kita nak tahu? Tak tahu. Maka puak-puak filosof dulu, orang ahli falsafah ni panggil puak-puak filosof. Filosofia, mana muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Jadi dia bijak sendiri. Bila ada orang mati tibanya lahir kupu. Dia kata, dia ni rupa-rupa roh dia ni masuk dalam tubuh tu, ulat tak ada, kepompong tak ada, jadi kupu-kupu. Maka timbullah akidah tanasukhul arwah. Mana? Jadi kalau seorang tu ketika mana di dunia buat baik, hormat orang tua, santuni fakir miskin, dermawan, pemurah, maka kalau dia mati, kelahiran dia semula jadi binatang yang comel-comel, yang cute-cute. Jadi kucing, anak kucing. Tapi kalau mula di dunia hidupnya jahat, tolol, bengong, zoling, batok, kata orang tu zoling ke orang ni, risuah sana, tipu orang tu, scam orang tu. Hak ni lahir jadi binatang-binatang yang keji-keji. Jadi babi ke ikut gila, bewok ke. Lepas tu, ketika mana dia jadi binatang hak keji tadi, kalau dia buat baik, yang insah dah. Jadi seekor babi yang baik. Bila mati pula, lahir sebagai binatang yang comel-comel pula. Kelahiran semula. Sampai bila? Bila? Kiamat tak? Tak ada. Tu asal akidah tanasukhul arwah tu ingkar yaumil qiyamah. Tak ada kiamat. Lahir semula, mati lahir semula. Sampai bila? Lalu masuk dalam denyut nadi Islam melalui Syiah Ismailiyah Batiniyah. Kiamat ada. Dia tak kafir dengan sebab ingkar kiamat. Tapi bila tiup sangkakala, jasad tak ada lah. Bangun roh saja. Dah, jasad banyak oh. Kata roh Sayyidina Umar. Tubuh Sayyidina Umar sendiri, tubuh anak dia, cucu cicit ciak cak cuk dia Ini ada orang di Malaysia ni pergi lagu tu.
Tu. Ni tengok, tubuh Ahmad Faiz ni, ruh belum tentu jaga-jaga. Ruh sini normal lah. Jangan. Itu pegangan sesat. Bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga-jaga tu. Jadi bila bakit akhirat kelak dihimpun di satu tempat yang rata fi sa'idin wahidin, maka Tuhan biar jemur manusia situ. Sehinggalah Ahlus Sa'adah pun tak sabar nak masuk syurga. Kenapa? Tak sabar. Ya Allah, cepatlah buka mahkamah, kami tak sabar nak masuk syurga. Ahlus Syaqawah, puak-puak celaka pun tak sabar juga. Ya Allah, teruk sangat ada kami ni, matahari duk gelegak atas kepala, sejeka atas kepala. Duk berenang dengan darah, dengan dana, dengan nanah. Nah, kalau neraka pun neraka lah, ya Allah, cepatlah. Nah. Maka Tuhan tak hirau. Sehingga diberi ilham kepada ru'asa innas, kepala-kepala manusia. Mana? Kita ni manusia biasa, tak boleh direct dengan Allah. Kena pergi cari para nabi, para rasul. Akhirnya jumpalah tu Adam alaihissalam. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis muttafaqun alaih, panjang riwayat. Jumpa dengan Nabi Adam, puji Nabi Adam, anta abul bashar, nahnu abnauka ya Adam, anta abul bashar. Kamilah anak-anak kamu ni, tu Adam, kamu bapa kami manusia. Isfa' lana ila rabbika ya Adam. Syafaatlah kami kepada Tuhan engkau wahai Adam. Tu ada kata tak boleh. Hari ni nafsi-nafsi masing-masing diri itu cara masing-masing diri. Aku tak pernah tengok Tuhan ni marah seumpama hari ni, sebelum ni dan selepasnya aku tak pernah tengok. Marah sungguh. Aku tak berani. Begitulah. Begitulah kelakuan para nabi, para anbiya. Selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia, ketua-ketua manusia pergi jumpa dengan tu Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, mana pun semuanya nafsi izhabu ila ghairi. Masing-masing ini pergi ke nabi lain. Itu hikmah Allah Taala nak menzahirkan maqam yang terpuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Tu lafaznya begitu. Isfa' lana, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Hanya Nabi kita Muhammad SAW jawab, ana laha, akulah ahlinya. Itulah dikatakan maqam yang terpuji. Apa maqam yang terpuji? Syafa'atul uzma. Maka Nabi kita pergi bersujud di bawah Arsyir Rahman, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada satu hamba makhluk Allah yang memuji Allah seperti Nabi kita Muhammad SAW puji Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Wasal, minta apa yang kamu nak minta, tu'ta, pasti aku akan beri. Wasfa' dan syafaat, pada siapa yang kamu nak syafaat, tu syafaat, pasti aku perkenankan syafaat. Itu. Jadi minta syafaat dengan Nabi itu sudah betul. Sudah betul dah. Isfa' lana. Betul dah tu. Betul dah tu. Ada yang kata syirik. Syirik minta syafaat dengan Muhammad. Saya tahu tak minta syafaat dengan apa? Apa minta syafaat? Syafaat ni maknanya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu panggil syafaat. Kita minta syafaat dengan Nabi Muhammad, artinya kita minta Nabi Muhammad tu minta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Itu panggil syafaat. Talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Itu dia panggil syafaat. Betul lah tu. Minta syafaat dengan Muhammad. Dengan Allah Ta'ala. Kita minta Allah supaya syafaatkan kita. Apa? Minta Allah Ta'ala minta kebaikan daripada orang lain. Ada lagi? Ada sesiapa selain daripada Allah yang boleh beri kebaikan? Ada? Ada. Allah fakat. Allah saja. Minta syafaat dengan Allah. Jangan minta dengan Muhammad. Syirik. Dia dah bapak syirik. Pasal minta syafaat dengan Allah. Apa maksud? Jadi, ya Allah, syafaatlah kami, ya Allah. Apa maksud? Maknanya minta Allah Ta'ala tu supaya Allah minta kebaikan daripada orang lain untuk kita manusia, makhluk ni. Gitu. Jadi ada lagi selain daripada Allah yang mampu beri kebaikan? Ada? Ada. Hanya Allah yang boleh beri kebaikan. Jadi minta syafaat dengan Muhammad tu sudah betul. Betul dah tu. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Betul dah tu, betul. Mana?
Ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasulullah. Apa maksudnya? Ya Rasulullah, mintakan kebaikan daripada Allah untuk kami umat ya Rasulullah. Itu mana minta syafaat. Betul tak? Betul tu. Kalau syirik token Nabi sebut isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Sahih. Kan gitu. Ini bahaya orang hok cakap dia tak faham apa dia bercakap. Ini bahaya. Jangan minta syafaat. Apa minta syafaat Nabi Muhammad? Syirik, minta dengan Allah. Dia dah bapak syirik. Pasal minta syafaat dengan Allah. Ya Allah, syafaatkan kami ya Allah. Apa maksud? Ya Allah, mintakan kebaikan daripada orang lain untuk kami ya Allah. Jadi ada lagi orang yang mampu beri kebaikan selain daripada Allah? Ada. Jadi kita tu sudah betul. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami. Isfa' lana ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Apa maksud? Ya Rasulullah, minta kebaikan daripada Allah untuk kami ya Rasulullah. Betul tu? Betul? Jadi hanya Allah boleh beri kebaikan. Tapi wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan samsing. Itu rahimahullahu liman arafa biqadri nafsihi. Merahmati akan seorang merahmati akan seorang oleh Allah Taala siapa yang mengenali qadar diri dia. Jadi kita tu kenal qadar diri kita. Kita ni siapa? Umat Nabi Muhammad. Hamba yang banyak berdosa, banyak maksiat, banyak melanggar ke gitu. Bukan kata saya paling takwa, paling menyunah. Siap. Itu. Berat lagi tu. Nah, habis itu. Jadi itu makna selawat. Apa makna selawat? Daripada Allah dengan makna rahmat, yakni kita minta Allah Taala beri pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Ar-rahmatu makrunatun bi ta'zimin lahu. Maknanya Allah Taala beri pemberian Allah kepada Nabi SAW yang disertakan dengan mengagungkan Nabi, mengangkat darjat Nabi. Mana darjat yang paling tinggi? Tu asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ai syafa'atul uzma. Jadi secara automatik bila kita selawat ke Nabi SAW, wassalatu atau Allahumma salli, secara automatiknya kita minta Allah Ta'ala supaya berikan Nabi kita ni syafaat kepada kita. Itu makna wassalat. Wassalamu dan sejahtera. Dua-dua. Wassalatu wassalam. Ini kerana warid dalam Al-Qurannya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Adapun selawat di dalam tasyahud tu oleh kerana salamnya sudah terdahulu. Kayak gitu. At-tahiyyatu lillah. Salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka selawat dalam sembahyang itu yang afdal, seakmal-akmal selawat Ibrahimiyah. Sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah maksudnya sahabat tanya, kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah? Bagaimana kami nak selawat kepada engkau di dalam sembahyang wahai Rasulullah? Itu. Adapun di luar sembahyang tak apa. Bahkan Abdullah bin Umar ni dia kata apa? Iza sallaitum ala Rasulillah. Apabila kamu nak selawat ke atas Nabi SAW, ai khariji salah, di luar sembahyang, fa ahsinu salata alaih, maka kamu percantikkan selawat kamu ke atas Nabi SAW. Daripada saranan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu manilah alim ulama kita tu reka bagai-bagai selawat, tafrijiyah, syifa, anwariyah lah, azimiyah lah, selawat, macam-macam selawat ulama kita reka. Betul? Ada satu kitab nah, Dalailul Khairah. Itu ribu-ribu selawat. Pelik-pelik dengan sirah yang hebat-hebat. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar kata gitu. Kalau nak selawat ke atas Nabi di luar sembahyang maksudnya, maka kamu reka selawat yang cantik-cantik. Kenapa? Fa innakum la tadru la'alla yu'ridu alaih. Karena kamu tidak sedar sesungguhnya selawat yang kamu lantun tu dibentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tanya, ya Abdullah, alamna ya Abdullah, ajarkan kami bagaimana selawat yang cantik. Maka secara spontannya Abdullah bin Umar jawab, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil anbiya wal mursalin ila akhir. Itu panjang. Ulama faham daripada
Jawapan Abdullah bin Umar tadi itu selawat yang cantik ni artinya selawat salam yang diserta dengan puji-puja pangkat kurniaan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah selawat yang direka-reka oleh ulama. Itu. Ada pun sahabat tanya bagaimana kami nak selawat ke atas engkau ya Rasulullah? Itu selawat dalam sembahyang. Tengok dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kaifa nusalli alaika fi salati ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aqallus salah. Sekurang-kurang selawat di dalam sembahyang. Ataupun dalam riwayat lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Itu seakma-akma. Kan comel itu. Jadi dalam semaya itu tak ada sampai rekod dah selawat. Selesai. Nah? Selesai. Kalau dalam semaya rekod kok susah? Susah tak? Susah. Nyanyi ujung tu. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Salatullah. Hak sini pula. As-salatu wassalam. Siap mu. Nah, hak ni sallallahu ala Muhammad. Tak ada. Dalam semaya kita tak reka dah. Pasal itu ta'abbudi. Nah, dalam semaya itu pasti. Ilaknya kerana apa kita? Kerana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar begitu. Selesai. Paling kurang pun ditambah sayyidina. Kerana apa? Itu nak beradab dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga. Adapun di luar semaya kita nak baca selawat bagaimana sila? Ni wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Ada Nabi ajar ni? Ada. Direka. Nah? Itu jaga-jaga. Baik. Maka apa makna salam? Sejahtera. Nah, salam artinya sejahtera. Apa makna sejahtera? Iaitu tidak terkena ke atas diri Nabi itu segala perkara yang dibimbangi, yang ditakuti. Nah, kayak gitu. Nabi kita tidak sejahtera ke? Nabi pasti sejahtera. Nah, yang tidak sejahtera itu kita. Siapa berani-berani mengaku sini? Saya pasti Ustaz ahli syurga. Ada? Tak ada. Nah, tak ada siapa dia berani dengan saya ahli. Nabi pasti. Nabi pasti. Bahkan Nabi itu sebut hidup-hidup lagi. Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali atau al-mubasysyaruna bil jannah. Sahabat-sahabat yang diberi berita gembira dengan syurga, hidup-hidup lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita minta Allah Taala sejahterakan ke atas Nabi ni? Nabi sudah sejahtera. Yang tidak sejahteranya kita. Kayak gitu. Ada benda hak Nabi bimbang? Ada. Apa? Kalau ada seorang daripada umatnya dihumban masuk api neraka. Cuba tengok al-hadis. Nabi kita tu ulang aliknya di mana? Sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti di pada masyarakat akhirat saya nak jumpa Rasulullah di mana? Rasulullah kata di gedebak. Mana? Di hujung titian sirat, di haud, di mizan. Nah, kalau tidak tiga tempat tu, Nabi kita pergi bersujud di bawah arsyir Rahman. Pasti. Nah, berat timbangan amal yang jahat. Rasulullah syafaat dah situ. Kemudian kita surah salah kada kalalik. Kalalik mana? Pengait-pengait yang mengait kaki belebok masuk api neraka. Siap Rasulullah kita berlari selalu dah pergi bersujud di bawah arsyir Rahman. Puji pula Allah Taala dengan pujian yang tidak seperti sebelum. Itu adalah hadis warid itu. Lepas tu Allah Taala tak suruh angkat kepala. Rasulullah kita kata, "Tuh, ada umat aku masuk neraka ya Allah. Tolong lepas." Tu Rasulullah. Jadi arti salam tu artinya apa? Minta ziyadatun ta'minillah. Minta Allah tambahkan keamanan kepada Nabi. Nabi tak aman, Nabi sudah aman. Dan Nabi boleh mengamankan orang lain. Lepas tu apa hak kita duk minta sangat Nabi ni? Allah Ta'ala selamat, salam, sejahtera, amankan Nabi. Yakni minta Allah tambahkan keamanan kepada Nabi. Yakni dengan makna Allah selamatkan kita sebagai umatnya daripada masuk api neraka. Kenapa? Karena bila kita seorang masuk api neraka, Nabi kita gundah selalu adalah berlari selalu pergi bersujud di bawah arsyir Rahman. Susah hati Rasulullah. Jadi kalau faham begini, wassalatu wassalamu
Allahumma salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya, manfaatnya kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Kayak gitu. Kembali pada kita. Minta Allah Ta'ala rahmatkan Nabi. Apa makna rahmat? Nikmat angkat peringkat. Yang ni maqam syafa'atul uzma. Syafaat siapa? Syafaat kita. Minta Allah Ta'ala tambahkan keamanan kepada Nabi. Nabi tak aman? Nabi pasti aman. Dan boleh mengamankan orang lain. Ada benda Nabi tidak aman? Iaitu kalau kita dihumbai masuk api neraka. Jadi makna selawat salam ni manfaatnya kembali kepada siapa? Kita. Gitu. Maka basahlah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sekali. Kalau hari Jumaat tu, kalau sebelum khatib nak naik khutbah, kalau bila kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat tak kita? Dah nguak. Masuk atu tidur ya. Itu ni. Padahal disuruh selawat. Jawab khutbah kedua. Khutbah kedua kan? Khatib akan kata innallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslim ala sayyidil mursalin. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Senyap belaka pakat tak selawat belaka. Ni betul tak? Padahal suruh selawat tu. Allahumma salli, pakat selawat amal-amal katanya. Barulah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa amin. Baru doa, baru amin. Sebelum tu senyap. Lo samsing nanti ni. Dah tu khatib kata sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa selawat ke atas Nabi. Hei orang beriman, selawat salam olehmu atas Nabi. Kita perapak bi mulut. Samsing tak? Samsing. Gedebe bagi. Tu yang kata selawatlah. Basah. Seolah-olah gitu. Samsing tak? Lawai tu lah. Lawai tu. Tu bukan lawai tu khatib, lawai tu bila. Lawai tu tu bila hikayat sini ada tak? Tu bila pergi tu aku khutbah dulu. Kau tak ada? Pakai tu khatib naik. Ya, ada masjid tak ada. Ada banyak masjid ada. Bila nak pergi dulu ni. Itu kena pakat selawat lah. Bila sebut ayat tu kena pakat selawat. Pasal selawat salam ni tidak adalah ibadat yang Allah Ta'ala suruh, tapi sebelum tu dicerita dia pun buat. Tak ada. Semaya ada semaya. Sesungguhnya Allah semaya, malaikat dia pun semaya, pakat semaya lah kau fakmu. Ada gitu. Sesungguhnya Allah puasa, malaikat pun puasa, pakat puasa lah kau. Gitu. Allah berzakat, Allah pun bersedekah, pakat sedekah. Ada gitu. Tak ada. Selawat saja. Sebelum nak cerita, nak suruh, Tuhan cerita dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah. Siapa Allah? Mutakallim hak bercakap tu. Dan Tuhan kata innani, sesungguhnya aku wal malaikati. Innallaha, sesungguhnya Allah. Siapa? Mutakallim tu dah. Guna isim zahir. Dan para malaikatnya sallu. Apa? Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Senantiasa sama-sama berselawat ke atas Nabi. Kata ulama mufassirun, kafa bil uqala, cukup bagi orang berakal ataupun cukup memada bagi ulil albab. Ayat tu mari sekat tu ya, untuk dia basah lidah berselawat. Tak payah mari dah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi ayat. Kalau orang tu ulul albab. Tapi hak ramanya otak lembab. Wahai ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. Rapak bibir mulut tu. Hak tu bukan otak lembab. Benak tu. Maka jangan kita jadi orang benak. Betul? Jangan. Bila bunyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, mulut kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Gitu. Tanda kita faham perintah Allah. Itu. Itulah wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera ala, minta turun kedua-duanya, minta tetap dan turun kedua-duanya ala khairi khalqihi, di atas sebaik-baik makhluknya, makhluk Allah.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW ni afdalul makhluk alal itlaq. Itu pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Selebih-lebih makhluk di atas itlaq. Itlaq ni mana? Bila qaidin, tanpa kait. Apa tanpa kait? Nabi Muhammad dengan syurga, mana mulia Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dengan qalam, dengan arsh, dengan luh, dengan apa sahaja makhluk Allah, mana mulia Nabi Muhammad? Itu mana alal itlaq. Tak ada dah. Selepas bila Tuhan buat makhluk dia, hak paling lebih sekali mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah lain. Itu lagu tu dah. Itu pegangnya kita orang ahli sunnah wal jamaah tu gitu. Siapa khairi khalqih, sebaik-baik makhluknya Allah ni siapa? Muhammadin. Ada badar. Iaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni sifat dianya rasulihi, ialah utusannya, utusan Allah, tapi utusan Allah kepada sekalian umat. Tu rasulihi ai ila kafatil khalqi. Tidak sama seperti rasul-rasul yang terdahulu. Kalau rasul-rasul yang terdahulu diutuskan mereka tu kepada kaum-kaum yang tertentu. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, kaum Qibti. Azal. Belum. Ada lagi. Jadi diutuskan orang panggil nabi-nabi dulu tu untuk bangsa-bangsa tertentu, kaum-kaum tertentu. Hanya nabi kita ni orang panggil khususiyah. Satu-satunya nabi ya Allah Taala khususkan diutusnya untuk semua. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad melainkan untuk sekalian manusia. Jadi setelah mana dilantiknya Nabi jadi rasul, maka semua manusia atas muka bumi ini ummatul Muhammadiyah, umat yang dibangsa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak masuk Islam mengucap kalimah syahadat dipanggil ummatul ijabah. Macam kita semua ni Islam dah. Keturunan. Ditok nenek lagi. Ditok nenek lagi duk mengucap kalimah syahadat, kita automatik Islam. Kan itu inqiyaduz zahir, terima oleh zahir seorang. Lagu mana? Binutqi syahadatain, dengan menutur dua kalimah syahadat. Bagi orang yang kafir asli nak masuk Islam, wajib dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Au taba'an li abawaihi, ataupun dia mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa dia. Ibu atau bapa dia masuk Islam, anak yang belum baligh automatik Islam. Ini auto saya itu. Jadi kita tu Islam jadi lagi. Dipanggil ummatul ijabah. Ada pun orang yang belum masuk Islam, orang Kristian, orang Yahudi, Hindu, Buddha, macam-macam agama ada. Itu bukan umat Nabi Muhammad ke? Umat Nabi Muhammad ke? Tapi dipanggil ummatud da'wah. Umat Nabi Muhammad yang wajib kita kena seru aja. Masuk dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن سيدنا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على سيدنا محمد والشرف والرفع وبعث مقاما محمودا إنك لا تخلف. Baik. Jadi orang-orang yang belum dipanggil umatud dakwah. Umat Nabi Muhammad yang wajib kita kena dakwah. Dakwah bukan ikrah, bukan paksa. Beza tu dah. Tak boleh paksa. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Hassin Al-Khazraji. Dia punya anak ketika mana kecil-kecil dihantar di bawah jagaan orang Yahudi di pinggir Madinah. Jadi bila anak dia tu meningkat dewasa, balik ke bandar, balik ke rumah, Islam sudah masuk dah. Nabi Muhammad sudah sampai ke Yathrib. Dan Hassin Al-Khazraji, bini dia, anak-anak dia lain masuk Islam belakang. Maka balik anak dia daripada didik orang Yahudi ni, dipujuk, dirayu untuk masuk Islam, tak nak masuk Islam. Akhirnya seorang ayah nama Hassin Al-Khazraji ni buat ugutan bunuh. Buat ugutan bunuh. Mung tak masuk Islam, bunuh. Jaga-jaga. Seorang bapa membunuh atas nama agama. Maka turun ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu asbabun nuzulul ayat. Sebab turun ayat la ikraha fid din tu cerita dia. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena kebenaran tu jelas nyata. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman sila, siapa nak kufur sila. Itu lagu tu dah. Jadi tak boleh kita paksa. Jadi tak boleh kita acong masuk Islam. Aku tak boleh. Anak dah kurban, aku sailang, tak boleh. Karena bismillah tak boleh. Tak boleh kita nak memaksa, tak boleh. Lepas tu kata suruh dakwah. Dakwah tu bukan mesti kena mulut. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli. Pengertian dengan secara perbuatan itu lebih kuat daripada pengertian dengan secara perkataan. Lidah kelakuan itu lebih jelas berbanding lidah perkataan. Jadi dakwah itu maksudnya kita sendiri mentatbik ajaran agama kita. Sehingga kita menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Tapi kita tak boleh memaksa, tak boleh.
tak boleh paksa, dan tak boleh menghina, tak boleh kan? Tak boleh memaksa, tak boleh. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ada. Walau syaa rabbuka, jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti senang untuk Allah jadikan semua manusia ni beriman belaka, tak kena mungkin berdakwah, tak perlu mungkin aja. Kalau aku sendiri nak, semua aku boleh buat Islam lah. Semua masjid belaka, kayak gitu. Semua surau belaka, tak ada gereja, tak ada tokong, tak ada ketik. Betul tak gitu? Betul? Tak ada ke gereja? Tak ada. Tak ada gereja ni. Atau muka dunia ni memang tak ada gereja. Semuanya masjid belaka, gitu. Tak ada tokong. Ada? Betul tak? Jadi Tuhan nak tak? Tuhan tak berkehendak. Walau Tuhan suruh semua masuk Islam, tapi Tuhan tidak nak semua masuk Islam. Beza tu antara suruh dengan iradah, amar dengan iradah, itu beza. Amar juz'un min kalamillah, satu juzuk daripada kalam Allah, suruh masuk Islam. Tapi kehendak itu sifat Allah Ta'ala, iradatullah. Tuhan nak, masyiatillah, kemahuan Allah, ketentuan Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak semua orang Islam, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, pasti senang untuk Allah Ta'ala buat semua orang beriman. Tak perlu muduk rasa mu hebat nak pergi dakwah situ dah ya. Tapi buktinya bukan semua orang Islam. Betul tak? Bukan semua orang masuk Islam. Bukan semua masjid surau. Ada tokong, ada ketik, ada gereja. Bila Allah sendiri tidak nak, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, adakah patut engkau, hai Nabi Muhammad, nak memaksai manusia supaya mereka semua jadi orang mukmin, Muslim? Patutkah? Istifham bermakna ingkari. Tidak patut. Maka sebab tu tidak ada dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah memaksa. Tak ada. Paksa. Mu masuk Islam. Ataupun lalu tepi gereja kau nak bom rasa. Tak ada itu. Atau tepi tokong kau aku nak tembok, aku nak bom, aku nak hancur. Tak ada. Itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu ekstrim. Ekstrim kita tak nak. Ya kita naknya ice cream. Sejuk, aman. Gitu. Kalau ekstrim, panas. Panas lalu. You tak boleh. You jadi panas, tak ada pas-pas. Itulah gitu. Habis itu. Nabi Muhammad ni rasulihi, utusannya Allah, wa abdihi, dan hambanya Allah. Ingat dah? Walau tinggi mana pun Nabi kita, itulah maqam yang tertinggi di sisi Allah. Mana? Abduhu, hambanya. Sebab itulah maqam yang paling tinggi di sisi Allah ialah maqam kehambaan. Berapa kali Tuhan sebut Nabi kita dalam Quran dengan hamba? Alhamdulillahilladzi ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Betul? Betul tak? Betul? Takut salah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Betul tak? Banyak Tuhan sebut Nabi kita tu hambanya. Itu menunjuk kata maqam yang tertinggi. Mana? Maqam ubudah. Macam kita ni ibadah. Mana? Rokok, sujud, iktidal, baca Quran, tutup aurat, zikir, sedekah, itu ibadah. Di dalam batin ibadah ada ubudiyah, kehambaan, kepatuhan. Sebab apa kita? Sebab patuh. Allah janji syurga, Allah janji neraka, maka saya patuh. Tinggi lagi daripada ubudiyah, ubudah. Bapa taat, perintah dia, tinggal larangan dia, kerana aku hamba dia Tuhan. Walau dia tak janji apa pun, kerana tu. Itu tinggi sekali. Tu. Habis. Kemudian wa ala alihi, dan minta rahmat sejahtera tadi itu turun juga di atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni panjang sikit dah. Wa ala alihi ni kita sambung semula pula, panjang sikit. Pasal apa kau ulama Imam Ghazali ataupun selain daripada Imam Ghazali bila selawat ke atas keluarga Nabi wa ala alihi, padahal boleh wa alihi.
Tapi wa ala alihi wa ashabihi, tak ada wa ala alihi wa ala ashabihi. Dak lagu tu. Nah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala ashabihi. Dak wa ashabihi. Pasal apa wa ala alihi, nah? Jarang kita dengar wa alihi. Boleh. Sah. Ini orang panggil, dia panggil apa ni? Raddun ala syi'ati. Nak tolak di atas fahaman syiah. Karena syiah tu dia berpegang dengan hadis maudha. Kononnya Nabi kata la tafsiluni atau la tufassiluni baini wa baina ali bi'ala. Jangan kalian menceraikan aku dan keluargaku di dalam selawat dengan kalimah ala. Jadi sebab tu kalau perasan kan orang Syiah kalau dia selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dia tak ada wa ala ali Muhammad. Jadi tanda kita nak lawan puak-puak Syiah, puak Rafidah, maka ulama kita bila selawat ke atas keluarga Nabi wa ala ali. Itu. Masuk daripada nahyun anil mungkari. Itu. Kita sambung semula pasal nak bahas keluarga Nabi ni dia banyak maratib, banyak martabat. Keluarga Nabi ni ada ahlul baiti. Ini siapa ke ahlul bait? Ada alu baiti. Beza tu. Nah, beza. Nah. Kemudian ada lagi itrah, zurriyah. Itu beza lagi makna dia. Nah, jadi bila sebut atas keluarga Nabi fi maqamid du'a, fi maqamil hamdi, fi maqamiz zakah, adakah sama pengertiannya? Beza. Semuanya beza. Di dalam bab berdoa, siapa keluarga Nabi? Di dalam bab memuji, dalam Quran kata, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait itu siapa? Itu ada pengertiannya. Bukan boleh main sebut saya. Tak boleh. Dia ada pengertian-pengertian dia yang mesti kita kena fahami dan jangan salah faham. Nanti mudah kena tipu dia kan. Itu. Lagi ada ahlul bait fi maqamiz zakah. Haram makan duit zakat, haram makan harta zakat. Itu siapa ke ahlul bait? Itu panjang perbahasannya. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.